Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang peranan televisyen dan media massa dalam membentuk pandangan serta tingkah laku masyarakat, terutamanya berkaitan dengan norma kesantunan berbahasa. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, kita dihadapkan dengan satu lagi cabaran baru, iaitu dalam menjaga kesantunan, khususnya dengan tayangan televisyen yang dari luar negara. Penerangan saya akan memberi tumpuan kepada analisis penggunaan kata-kata kasar, terutamanya dalam program hiburan seperti Maharaja Lawak Mega. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi penonton, terutamanya golongan muda. Perbahasan ini bertujuan untuk mencari solusi dalam menjaga kesantunan berbahasa di era media masa ini. Jadi, mari kita mula dengan meneroka kesan dan penyelesaian berkaitan dengan topik ini. Terdapat 3 persoalan yang timbul dalam kajian ini. Yang pertama, apakah impak penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam tayangan media massa, khususnya di televisyen, terhadap nilai-nilai kesopanan dan norma bahasa dalam masyarakat? Yang kedua, bagaimana gaya komunikasi yang digunakan oleh personaliti media massa dalam program televisyen mempengaruhi kemahiran kesantunan berbahasa di kalangan penonton? Dan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan dalam pemahaman dan penerimaan kesantunan berbahasa antara pelbagai jenis program media massa seperti hiburan, berita dan juga dokumentari di televisyen. Sekian dari saya, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang objektif kajian ini. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti serta menganalisis bentuk bahasa santun dan tidak santun yang digunakan dalam rancangan Maharaja Lawak Mega. Objektif yang kedua ialah membincang dan mengkaji punca yang menyebabkan berlakunya ketidaksantunan dalam rancangan Maharaja Lawak Mega. Objektif yang ketiga ialah membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi bahasa kurang sopan ini dari terus berleluasa. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Kebelakangan ini didapati bahawa amalan kesantunan berbahasa kurang diamalkan dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Hal ini dapat dilihat melalui rancangan hiburan televisyen yang disiarkan kepada masyarakat. Bukan itu sahaja, rancangan hiburan televisyen seringkali memberikan pengaruh yang buruk dalam mengabaikan nilai kesantunan ketika berbahasa. Sebagai contoh, penggunaan bahasa yang kasar, mengejek, merendahkan orang lain sering digunakan dalam rancangan hiburan televisyen. Hal ini telah memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat yang menonton. Selain itu, menurut Nik Safiah Karim, beliau menyatakan bahawa kesopanan ketika berbahasa semakin diabaikan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kurang santun banyak digunakan dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja dan kanak-kanak. Kesannya, nilai kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat semakin berkurangan dan tidak lagi diberikan perhatian. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti bentuk bahasa santun dan bahasa tidak santun dalam media massa, khususnya rancangan televisyen. Seterusnya ialah metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah kualitatif. Pengkaji telah mengumpul data dengan menggunakan sumber primer, iaitu kaedah pemerhatian, bagi meneliti rakaman audiovisual dengan memberi fokus kepada bentuk bahasa santun dan bahasa tidak santun yang digunakan ketika program sedang berlangsung. Data kajian ini diperoleh melalui rancangan realiti televisyen Maharaja Lawak Mega 2021 dan hanya memfokuskan kepada 3 episod terawal sahaja, iaitu episod 1, 2 dan 3. Pengkaji juga menggunakan sumber sekunder untuk mendapatkan lebih banyak maklumat, iaitu daripada buku-buku, dokumen-dokumen dan kajian-kajian lepas. Selain itu, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan kaedah induktif, iaitu dengan mengumpul semua maklumat secara berterusan berkaitan dengan masalah yang dikaji. Pengkaji juga akan menganalisis data yang diperoleh dengan memfokuskan kepada kategori kesantunan yang telah ditetapkan. Oleh itu, pengkaji dapat mentafsir makna secara mendalam dan menentukan bentuk bahasa santun dan bahasa tidak santun yang digunakan dalam program rancangan televisyen tersebut. Bagi hasil kajian objektif 1, mengenal pasti serta menganalisis bentuk bahasa santun dan tidak santun yang digunakan dalam rancangan Maharaja Lawak Mega. Kita akan menjelajah serta menilai penggunaan bahasa santun dan tidak santun dalam rancangan ini.
Ini bukan hanya sekadar pameran bakat komedi, tetapi juga menjadi peluang untuk menilai sejauh mana pelawak menggunakan kepelbagaian gaya bahasa. Melalui analisis bahasa santun dan tidak santun dalam rancangan ini, kita dapat memahami bukan saja kreativiti para pelawak tetapi juga bagaimana pilihan kata-kata mereka dapat mempengaruhi persepsi dan penerimaan penonton terhadap elemen komedi dalam konteks hiburan Malaysia. Antaranya, kesedaran terhadap situasi dan konteks. Kesantunan berbahasa melibatkan kesedaran terhadap situasi, khalayak dan konteks komunikasi. Tujuannya adalah memastikan interaksi berjalan lancar tanpa menyinggung perasaan atau norma sosial. Selain itu, interaksi yang menghormati dan sensitif. Kesantunan berbahasa juga merangkumi interaksi yang menghormati, sopan dan sensitif terhadap khalayak. Pelawak yang berhasil berintegrasikan kesantunan berbahasa dan gaya berbicara dapat mencipta suasana yang positif. Kesantunan berbahasa boleh dikaitkan dengan konsep Asma Haji Omar, iaitu penggunaan kata-kata yang tidak menyinggung. Interaksi pelawak harus sopan, menghormati penonton dan memahami batasan topik. Hasil data kesantunan berbahasa perlu dikutip secara keseluruhan rancangan kerana kurangnya fokus pada kesantunan dibandingkan ketidaksantunan. Bahasa tidak santun merupakan amalan dan tindakan yang menjatuhkan air muka seseorang dan tidak menepati peraturan norma sosial yang telah ditetapkan dalam sesebuah masyarakat. Terdapat 6 bentuk bahasa tidak santun, iaitu bentuk hinaan, bentuk kritikan pedas atau aduan, bentuk soalan mencabar atau peradaian, bentuk mendiamkan, bentuk butan dan bentuk gangguan campur tangan. Bentuk hinaan merujuk kepada kata-kata yang tidak santun dan negatif yang digunakan sebagai kata panggilan, penegasan, rujukan dan rujukan bagi orang ketiga atau orang lain. Data satu iaitu, sebab mantu saya rasa dia paling daif, jadi semua orang tak nak dia, so saya ambil dia lah. Jawapan Rahim atas soalan pengacara Dina terhadapnya. Hal ini menunjukkan dia telah menghina seseorang tersebut dengan menggunakan perkataan daif yang bermaksud hina atau lemah. Kedua, bentuk kritikan pedas atau bersifat aduan merujuk kepada kata-kata sinis atau kritikan yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan pihak yang dikritik tersinggung atau marah dengan kritikan yang melampau dan memalukan. Data satu iaitu sekejap. Ni 3 otak punya cerita ke, 1 otak punya cerita ke, atau tak ada otak terus ni? Kata juri sangbara kepada kumpulan 3 otak. Hal ini menunjukkan individu telah memberikan kritikan pedas yang membawa maksud idea persembahan kumpulan otak ini tidak difikirkan menggunakan otak atau minda mereka sehingga riak wajah berubah dan perasaan ahli kumpulan otak tersinggung. Ketiga, bentuk soalan yang mencabar merujuk kepada soalan yang diajukan untuk memprovokasi atau menyata ketidakpuasan hati dengan menggunakan kata-kata yang menjengkelkan. Data satu iaitu, bagaimana boleh terjebaknya gejala kaki perempuan ni? Tanya Bell kepada Shu. Hal ini telah menunjukkan individu telah mengaitkan masalah peribadi yang sedang tular dihadapi oleh Shu. Sahabat sejahtera, nama saya Chua Teck Lee. Sekarang saya akan membentangkan hasil kajian objektif yang kedua. Hasil kajian objektif kedua membincangkan dan mengkaji punca yang menyebabkan berlakunya ketidaksantunan dalam rancangan Maharaja Lawak Megah. Yang pertama, mewujudkan unsur lawak dan jenaka dalam rancangan Maharaja Lawak Megah. Yang kedua, kebebasan bersuara dan kebebasan media yang berlebihan. Yang ketiga, perbezaan taraf sosial yang ketara. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi bahasa kurang sopan daripada terus berleluasa. Langkah pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dengan anak-anak. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlulah mencorakkan mereka untuk berbudi bahasa sejak mereka kecil lagi. Contohnya menggunakan bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi dengan anak-anak dan sepanjang bersama mereka.
Ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang penggunaan bahasa bersama anak-anak akan mempengaruhi anak-anak untuk berkata-kata kesat dan sekaligus akan menyebabkan rakan-rakan mereka juga terpengaruh. Langkah kedua untuk mengatasi masalah bahasa kurang sopan adalah peranan pihak sekolah. Pihak sekolah perlu mengawal tingkah laku pelajar dengan mendisiplinkan mereka agar tidak berlaku masalah yang lebih besar pada masa akan datang. Hal ini kerana pergaduhan di antara pelajar seringkali dimulakan dengan tutur kata yang tidak sopan. Oleh itu, penerapan kata-kata sopan di sekolah sangat penting bagi pelajar yang sedang membesar. Dan langkah terakhir merupakan pelaksanaan kempen sosial oleh pihak berwajib. Agensi kerajaan maupun NGO perlulah cakna tentang masalah bahasa kurang sopan yang semakin berleluasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, kempen seperti membiasakan tutur sopan dalam kalangan masyarakat amatlah diwajarkan. Kesimpulannya, dalam arus pemodenan ini, amalan kesantunan berbahasa ini semakin terhakis dalam media masa. Sebaliknya, amalan kesantunan berbahasa ini perlulah disemai dalam diri setiap manusia tanpa mengira umur maupun warna kulit. Oleh itu, rumusan untuk kajian yang pertama, kita dapat mengenal pasti serta menganalisis bentuk bahasa santun dan tidak santun yang digunakan dalam rancangan Maharaja Lawak Mega. Berdasarkan kupasan yang telah dilakukan terhadap kajian ini bahawa rancangan Maharaja Lawak Mega mengamalkan bentuk kemahiran kesantunan berbahasa dengan konsep yang dinyatakan oleh Asma' Haji Omar. Pada masa yang sama, konsep ketidaksantunan berbahasa untuk rancangan Maharaja Lawak Mega mengikut konsep Boswell dan Locher, Muhammad Fazli Jaafar dan juga Culpeper. Seterusnya, rumusan untuk kajian kedua pula telah membincangkan dan mengkaji punca yang menyebabkan berlakunya ketidaksantunan dalam rancangan Maharaja Lawak Mega. Terdapat 3 penyumbang utama dalam ketidaksantunan berbahasa iaitu keinginan pihak rancangan Maharaja Lawak Mega untuk mewujudkan unsur lawak dan jenaka, kebebasan bersuara dan kebebasan media yang berlebihan, dan juga terdapat perbezaan taraf sosial yang ketara menyebabkan wujudnya ketidaksantunan dalam rancangan Maharaja Lawak Mega. Akhir sekali, rumusan untuk kajian yang ketiga telah membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi bahasa kurang sopan ini dan terus berleluasa. Pelbagai pihak haruslah berganding bahu memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah ini. Pihak ibu bapa, sekolah dan kempen sosial merupakan pihak yang penting dan tunjang utama untuk mengatasi ketidaksantunan. Sudah terang lagi bersulur, rancangan Maharaja Lawak Mega masih mengamalkan kesantunan berbahasa. Walau bagaimanapun, ketidaksantunan berbahasa masih diamalkan dan perlulah dihindari supaya dapat melahirkan masyarakat yang santun ketika berbahasa. Oleh itu, media masa sepatutnya menapis segala perkataan yang akan dipaparkan di media masa. Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum harapan menjadi kabur, kesantunan berbahasa ini perlulah dipelihara dalam semua keadaan, termasuk semasa berhibur. Seperti kita sedia maklum, media masa ini ditonton oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira usia, golongan muda maupun golongan tua. Pengaruh negatif dalam sesuatu bahasa yang digunakan ini akan memberi kesan yang negatif, terutamanya kepada golongan kanak-kanak yang mudah terpengaruh, lebih-lebih lagi melalui pendengaran. Oleh itu, setiap manusia digalakkan untuk sentiasa menjaga pentuturan semasa berkomunikasi, terutamanya sekali mereka yang menjadi insan yang terpapar di media masa. Sekiranya perkara ini berterusan tanpa penghujungnya, nilai kesantunan berbahasa ini akan hilang dan identiti kita sebagai rakyat Malaysia yang kaya dengan kesantunan berbahasa ini akan pupus. Oleh hal demikian, amalan kesantunan berbahasa ketika berjenaka, terutamanya di media masa, perlu diamalkan agar menjadi satu norma budaya dalam diri masyarakat yang santun ketika berbahasa.